Bab 3. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Demokrasi berparlimen diterima sebagai sistem pentadbiran negara. Ciri demokrasi seperti amalan pilihan raya, jaminan kepada kebebasan asasi, serta pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri dinyatakan secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Amalan pilihan raya. Pilihan raya ialah elemen penting yang menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Pada asasnya, pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 5 tahun. Pilihan raya diadakan sejak negara kita mencapai kemerdekaan, membuktikan amalan demokrasi dilaksanakan di Malaysia sehingga hari ini. Antara parti politik yang terlibat dalam pilihan raya bagi memperoleh mandat daripada rakyat untuk memerintah. Kempen pilihan raya membolehkan rakyat mengenali calon dan memahami manifesto parti yang bertanding. Rakyat menyemak nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Undian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Undi ialah rahsia dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih rakyat. Sebagai rakyat dalam sebuah negara demokrasi, kita sewajarnya memahami kepentingan pilihan raya yang memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Warga negara yang layak mengundi perlu menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin berwibawa bagi mencorakkan pemerintahan demi kemakmuran negara. Kebebasan asasi. Kebebasan asasi atau hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Perlembagaan Persekutuan menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi. Antaranya termasuklah kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan, serta kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. 1. Kebebasan diri. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. 2. Kebebasan beragama. Islam ialah agama persekutuan. Penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. 3. Hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. 4. Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Kebebasan asasi yang diperuntukkan dalam perlembagaan tidak bersifat mutlak tetapi tertakluk pada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Sekatan tersebut bertujuan memastikan ketenteraman dan kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat yang demokratik. Suhakam. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia atau Suhakam merupakan institusi hak asasi kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, Akta 597. Suhakam berperanan bagi mempromosikan dan melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Pengasingan kuasa diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan hingga hari ini. Kuasa pemerintahan di negara kita dibahagikan kepada 3 badan, iaitu Badan Perundangan atau Legislatif, Eksekutif atau Pelaksana, dan Kehakiman atau Judisiari. Kuasa badan tersebut
ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong, sebagai Ketua Utama Negara, merupakan punca kuasa kepada ketiga-tiga badan ini. Struktur pentadbiran Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, Badan Perundangan, Parlimen, Dewan Negara, Dewan Rakyat, Badan Eksekutif, Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Kementerian, Badan Kehakiman, Ketua Hakim Negara, Mahkamah Atasan, Mahkamah Bawahan, Badan Perundangan. Badan Perundangan berfungsi menggubal undang-undang. Badan Perundangan pada peringkat Kerajaan Persekutuan ialah Parlimen. Badan Perundangan pada peringkat Kerajaan Negeri pula ialah Dewan Undangan Negeri atau DUN. Parlimen. Parlimen ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia. Parlimen terdiri daripada 3 komponen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Parlimen merupakan lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Parlimen berkuasa menggubal undang-undang. Selain itu, Parlimen juga boleh membuat pindaan undang-undang persekutuan sedia ada, menyemak dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai yang baharu. Yang di-Pertuan Agong, salah satu komponen dalam badan perundangan. Dewan Rakyat atau Perwakilan. Dewan yang ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Dewan Negara atau Senat. Dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara. Membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti. Dewan Undangan Negeri atau DUN. Di Malaysia, terdapat DUN di setiap negeri, kecuali bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Ketiga-tiga wilayah tersebut hanya mempunyai ahli parlimen. Dewan ini terdiri daripada Sultan atau Yang di-Pertua Negeri selaku Ketua Negeri, Speaker Dewan dan Ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. DUN berfungsi untuk menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Badan Eksekutif. Badan Eksekutif ialah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Persekutuan. Badan Eksekutif peringkat Kerajaan Persekutuan ialah Jemaah Menteri, manakala Badan Eksekutif peringkat Kerajaan Negeri ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Jemaah Menteri atau Kabinet. Jemaah Menteri terdiri daripada Perdana Menteri dan Menteri, seperti Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesihatan. Tugas utama Jemaah Menteri menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Perdana Menteri mengetuai Jemaah Menteri, memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat Kerajaan Persekutuan. Menteri mengetuai kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Anggota Jemaah Menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada Parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Sekiranya seseorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletakkan jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada Sultan atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri. Bagi negeri di Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco.
Di Sarawak dan Sabah, Badan Eksekutif Negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri. Pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Kuasa Badan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah. Hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Peranan Badan Kehakiman adalah untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat mahupun sesama rakyat. Badan Kehakiman juga menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Fungsi Badan Kehakiman bergantung pada status mahkamah yang terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Selain itu, terdapat mahkamah pada peringkat negeri iaitu Mahkamah Syariah serta Mahkamah Anak Negeri di Sarawak dan Sabah. Hierarki Badan Kehakiman di Malaysia. Mahkamah Atasan terdiri daripada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah. Mahkamah Bawahan terdiri daripada Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrat. Hakim mestilah bebas daripada pengaruh politik bagi memastikan Badan Kehakiman sebagai institusi keadilan. Hal ini dapat menjamin integriti Badan Kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Sebagai individu yang mempunyai hak yang dijamin oleh perlembagaan, kita sewajarnya memahami kepentingan menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang seperti yang tersurat dalam rukun negara. Pengasingan kuasa dalam pemerintahan negara penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan saksama. Pengasingan kuasa dapat membentuk konsep semak dan imbang dalam pemerintahan supaya kuasa pemerintahan tidak dikuasai oleh seseorang atau sesebuah institusi.